Hello guys, welcome back guys to my channel Kode TV. Terima kasih kepada korang yang sudi klik video Bang Kode ni. Dan terima kasih juga kepada korang yang dah subscribe juga channel Bang Kode ni. Pada video kali ini, Bang Kode nak ceritakan satu kes jenayah tragis yang berlaku juga di Kanada guys. Alright, so without further ado, let's roll. Kisah ni guys tentang seorang pemuda Kanada yang bernama Tim McLean yang telah dibunuh dengan kejam pada 30 Julai 2008 oleh seorang lelaki berbangsa Cina yang bertaraf penduduk Kanada juga yang bernama Vincent. Tim McLean ni seorang lelaki biasa yang membesar di kawasan pendalaman Manitoba, yang mana masa kecil-kecil tu dia dan kawan-kawan dia ni kena buat sesuatu untuk berseronok. Contohnya macam camping ke, main salji masa musim sejuk. Macam-macam lagi lah benda yang budak-budak kampung selalu buat. Kiranya guys, kawasan dia membesar ni tak adalah benda-benda macam shopping mall ke, arcade ke, yang budak-budak remaja boleh pergi melepak macam tu. Kira betul-betul macam kampung lah guys tempat dia membesar ni. Menurut kawan baik dia, Tiffany Lever, Tim ni jenis yang tak reti nak duduk diam. Kawan-kawan lain yang main sama-sama dengan dia dah terduduk penat, tapi dia masih lagi boleh berborak, gerak aktif daripada diorang lebih daripada 2 jam. Padahal diorang ni dah buat macam-macam aktiviti sama-sama dari tadi. So guys, inilah cara kawan dia gambarkan macam mana karakter Tim ni yang tak reti dengan penat dan bukan seorang pemalu. Sebab dia mudah berkawan dengan semua orang yang dia baru jumpa. Jadi satu hari tu guys, lepas diorang dah tamat sekolah menengah, kawan dia dapat kerja dekat sebuah syarikat funfair Western Canada Carnival Circuit. Dan kawan dia terus ajak dia tapi tak cakap pun kerja apa masa tu. Cuma suruh Tim kemas-kemas baju dia untuk seminggu ke sana. So, Tim ni ikut je lah tanpa fikir panjang. Dan bila dia dah join kawan dia kerja dekat funfair tu, dia macam happy sangat-sangat sebab dia dapat curahkan semua tenaga dia dekat kerja dia. Dan lebih-lebih lagi, Tim ni dia suka bercakap, jadi dia dapat bercakap sebanyak yang dia boleh dengan jawatan yang dia dapat dekat carnival tu. Dan yang paling dia suka sebab dia dapat travel ikut syarikat carnival ni ke merata-rata tempat di dalam Kanada, yang mana tak possible lah untuk dia buat kalau dia setakat kerja office saja guys. Mak ayah dia pun cakap yang diorang tak tahu apa yang Tim ni plan untuk masa depan dia. Sebab yang diorang tahu, Tim ni memang suka travel dan dia akan rekod video untuk share kepada orang-orang kampung dia. Lebih kurang macam vlog macam tu lah. Dan juga guys, dia suka travel naik bas syarikat Greyhound, yang mana bagi dia murah dan ceria. Sama macam keceriaan dalam tempat pesta ataupun funfair lah bagi dia ni. Tapi bila umur dia dah cecah 22 tahun, Tim dah tahu apa yang dia nak buat dengan hidup dia. Kira dia nak menetap di sebuah pulau di British Columbia. Ujung bulan Julai tahun 2008, karnival yang Tim bekerja tu tengah buka dekat bandar Edmonton, yang destinasinya seterusnya ialah bandar Regina. Tim masa tu dia tak ikut ke sana sebab dia nak balik ke rumah ayah dia di Winnipeg untuk settlekan urusan dia nak pindah ke British Columbia yang dia cakapkan tadi. Kawan-kawan dia ni ada offer untuk belikan tiket kapal terbang untuk dia balik ke Winnipeg. Tapi dia tak nak sebab dia lebih suka naik bas Greyhound. Jadi guys, dia pun naiklah bas Greyhound nombor 1170 pada 30 Julai 2008, yang mana bas tu berlepas tepat jam 12.30 malam untuk perjalanan yang memakan masa 24 jam ke Winnipeg. Bila naik bas macam biasa kan, bas akan berhenti dan stop dekat areal ataupun dekat kawasan pekan-pekan untuk ambil penumpang-penumpang yang lain yang nak ke Winnipeg juga. Alright guys, so kita beralih cerita ke si pelaku. Vincent Lee ni penduduk Cina yang berhijrah ke Kanada dengan isteri dia pada tahun 2001. Kira untuk ubah nasib hidup dia lah masa tu. Jadi dia pun mula menganut agama Kristian masa awal-awal duduk di Kanada. Tapi dia dengan wife dia banyak perselisihan faham, selalu juga bergaduh. Jadi diorang pun bercerai. Walaupun Vincent ni ada ijazah dalam sains komputer, dia tak berapa bernasib baik masa dekat Kanada sebab dia tak dapat pun cari kerja yang sesuai dengan kelayakan dia.
Jadi dia pun buatlah macam-macam kerja yang biasa-biasa je. Dan last kali dia jadi pengedar surat khabar ke kedai-kedai dalam bandar Edmonton. Dan hidup dia jadi makin teruk sebab pada tahun 2005 dia disahkan mengidap skizofrenia. Tapi dia tak ikut program rawatan untuk penyakit dia ni. Jadi Vincent ni selalulah dengar suara bisikan dalam kepala dia. Dia percaya yang suara tu adalah dari Tuhan dia sendiri. Sebab sejak dia menganut agama Kristian ni, dia dikira orang yang sangat kuat pegang dengan agama dia juga. Jadi guys, dengan beberapa beg termasuklah beg laptop dia, Vincent ni naik bas Greyhound yang berlepas sehari sebelum bas yang tim McLean ni naik. Dalam beg dia sebenarnya ada pisau dan dia bawa pisau ni sebab dia cakap yang suara Tuhan yang dia selalu dengar tu dah bagi amaran dekat dia yang ada orang nak bunuh dia. Jadi dia naik bas, duduk dia bahagian depan bas. Kalau ikutkan plan Vincent ni nak terus ke Winnipeg, lepas tu dia nak ke Thunder Bay. Jadi kemungkinan untuk dia jumpa dengan tim masa tu tak ada, sebab tim kan naik bas yang berlepas esoknya. Tapi sudah nak ditakdirkan, Vincent ni turun masa bas berhenti di Pekan Erickson di Manitoba pada 29 Julai 2008. Bas ni selalunya berhenti sekejap je, kira cukuplah masa untuk turun naikkan penumpang je masa tu. Vincent ni cakap Tuhan dia suruh dia turun dekat Pekan Erickson tu. Disebabkan pekan ni kecil je, jadi orang senang nak jam sesiapa orang baru yang datang ke pekan tu. Ada seorang budak lelaki ni kerja dekat stesen minyak tu. Jadi dia perasan lah Vincent ni duduk dekat bangku tepi jalan pada hari Vincent tu sampai, pakai t-shirt, seluar jeans dan cermin mata hitam. Dan dia nampak yang Vincent masih dekat tempat yang sama pada keesokan harinya pada 30 Julai 2008. Tapi pada hari tu Vincent lekat kertas dekat laptop dia yang tulis for sale $600. Jadi kan budak lelaki ni pun yang kerja share minyak tadi pun tertarik untuk nak membeli laptop yang dijual oleh Vincent ketika tu. Dan dia cuba menawarkan nak turunkan harga jadi $60 je. So Vincent pun setuju dengan harga tu dan Vincent pun menjual lah laptop tu dengan harga $60 saja kepada budak yang jaga stesen minyak tadi. Lepas daripada tu, Vincent tak pasti pun suara tu nak suruh dia stay ke ataupun pergi dari situ. Jadi dia pun buat keputusan sendiri untuk naik bas Greyhound yang ada berhenti dekat pekan tu untuk ke Winnipeg pada 30 Julai 2008. Itulah bas yang sama tim McLean ni naik. Tapi Vincent ni tetap duduk dekat tempat duduk depan. Macam sebelum ni, duduk diam dan termenung tengok keluar tingkap je. Jadi guys, kebanyakan penumpang dalam bas ni semuanya dah penat lah sebab bas ni dah travel jauh, lebih kurang dah 18 jam. Ada yang tidur, ada juga yang tengah bosan. Tim McLean pun sama guys, dia pun tengah tidur dekat tempat duduk dia, dua barisan dari belakang sebelah kanan bas, betul-betul sebelah tingkap tempat duduk si McLean ni. Lepas tu bas bernombor 1170 ni ada berhenti untuk driver dia nak makan dan rehat sekejap. Jadi biasalah kan, penumpang pun ada juga yang turun untuk rehat sekejap, lurus pinggang macam tu. Bila nak sambung perjalanan balik, Vincent ni buat keputusan untuk tukar duduk dekat belakang pula, betul-betul sebelah tim. Ada saksi yang cakap masa Vincent naik tu, dia jalan perlahan-lahan dan tengok kiri ke kanan tempat duduk sepanjang dia jalan nak ke belakang tu. Kenapa Vincent pilih tempat duduk tu? Sebab dia cakap tim ni macam bagi sapaan mesra lah dan bagi dia duduk sebelah tim McLean. Jadi guys, lepas tim McLean ni cakap hi macam tu kepada Vincent, dia pun sambung balik tidur macam tadi sambil pakai earphone dengar lagu. Salah seorang saksi ni iaitu Steven Ellison rasa tak sedap hati dengan Vincent ni. Jadi dia pun duduk perhatilah tingkah laku Vincent ni dari tadi sebab dia rasa Vincent ni pelik dengan pakai cermata hitam dari tadi tak buka-buka. Steven ni naik bas yang sama dengan isteri dia nak ke Winnipeg untuk sambung belajar. Tempat duduk Steven ni dengan isteri dia betul-betul bertentangan dengan Vincent Lee dan Tim McLean. Pada masa tu juga guys, Steven ni perasan yang Vincent Lee ni ada bawa satu rol tisu tandas dengan botol air 2 liter. Dan setiap kali dia nak minum air dari botol tu, dan pada masa tu juga guys, Steven ni perasan yang kelakuan pelik Vincent Lee ni, dia nak minum air masa tu, dia akan letakkan segulung tisu tandas pada dagu dan
leher dia ni sebelum dia minum air dalam botol tu. So korang pun mesti akan berasa pelik sebab apa dia letak segulung tisu besar ni dekat bawah tengkuk dia ni dan dia akan minum air pada masa tu. So guys, Steven ni pun perasan lah lelaki tu berkelakuan pelik dan juga Steven ni perasan yang betul-betul sebelum kejadian. Vincent ni dia bergoyang-goyang ke depan dan ke belakang seperti dia sedang meratip, tapi Steven tak faham apa yang Vincent tu duduk sebut masa tu. Masa kejadian tu berlaku guys, dah nak dekat malam dan TV bas tu ada pasang lah cerita The Mask of Zorro. Jadi adalah penumpang yang masa tu tengok movie dan ada juga yang tengah tidur macam Tim McLean tadi. Tiba-tiba Steven ni nampak Vincent Lee keluarkan pisau, pusing ke kanan dan mula tikam Tim McLean. Steven pun apa lagi guys, dia pun menjerit sekuat hati dia. Dia suruh driver bas tu berhenti sambil cuba berlari ke depan dan bagi tahu ada orang yang kena tikam masa tu. Ada juga saksi penumpang yang dengar suara Tim McLean ni menjerit-jerit masa kena tikam tu. Masa tengah huru-hara tu, Steven ni barulah teringat isteri dia tertinggal dekat belakang bas tu dengan dua orang lagi penumpang yang duduk belakang sekali. Tak dapat nak larikan diri guys. Jadi Steven ni pun nak selamatkan isteri dia, tapi masa tu pula Tim McLean ni cuba nak lari daripada Vincent Lee, tapi dia terjatuh meniarap dekat lantai bas tu, betul-betul menghalang laluan isteri Steven dan dua orang penumpang lain tu. Yang masa Tim ni jatuh juga, Vincent Lee ni siap duduk dekat atas dia dan terus menikam Tim berkali-kali. Boleh dikatakan hampir 50 ke 60 kalilah dia tikam Tim ni masa tu. Jadi Steven ni terpaksalah tolong isteri dia dan dua orang lagi penumpang tu untuk langkah tempat duduk tepi-tepi tu untuk lari ke depan dan turun dari bas. Dalam masa yang sama guys, hampir semua penumpang dah turun dan lari ke bahagian belakang bas. Jadi ada satu driver lori ni bernama Chris nampaklah bas 1170 ni berhenti dekat tepi jalan dan dia pun berhentilah dengan niat nak tolong. Ada seorang penumpang yang terus datang dekat dia dan minta tolong dengan muka ketakutan sambil cuba cerita apa yang terjadi masa tu. Jadi Chris terus ambil satu batang besi yang dia ada simpan dalam lori dia dan naik ke atas bas tu dengan seorang lagi lelaki nak cuba stopkan Vincent Lee ni. Tapi apa yang Chris ni nampak, muka Vincent Lee ni macam tak ada apa-apa yang terjadi, macam orang tak ada perasaan. Dan masa ni jugalah si Vincent ni melutut atas Tim dan potong kepala Tim. Chris tergamam dengan rasa marah, tapi Vincent dengan pisau sebelah tangan dan kepala Tim dekat tangan lagi satu, selamba je dia jalan ke arah Chris ni. Jadi Chris dengan lelaki seorang yang naik ke bas tadi tu, dia orang pun turun dan tutup blok pintu bas tu, tak nak bagi Vincent ni lari atau cederakan orang lain. Semua penumpang dekat luar bas tu memang boleh nampak apa yang Vincent ni buat. Dia masa tu duk ulang-alik ke depan dan ke belakang dalam bas tu dengan membawa kepala Tim tu, seolah-olah kepala Tim tu macam trofi kemenangan bagi dia. Vincent ni cakap suara tu yang suruh dia buat apa yang dia dah buat. Dia juga cakap yang dia diarahkan untuk potong mayat Tim supaya kuasa jahat yang ada pada Tim tu tak datang balik. Polis ada tiba dekat tempat kejadian, tapi yang peliknya guys, diorang tak buat apa-apa selama lebih 4 jam. Masa tu cuma bertukar-tukar maklumat sesama diorang melalui perbualan radio tentang apa yang Vincent ni tengah buat. Adalah masa tu yang cakap Vincent ni tengah ada pegang pisau dan juga gunting, dan dia tengah potong beberapa bahagian badan Tim kat bahagian depan bas tu, dan lepas tu Vincent ni ke bahagian belakang bas bungkus beberapa bahagian badan Tim ni, dan ada juga yang dia makan masa tu. Plan pihak polis masa ni cuma nak tunggu je Vincent ni nak berhenti, turun dan serah diri, sebab diorang berpegang kepada polisi diorang, iaitu setiap nyawa tu penting, walaupun nyawa seorang pembunuh guys. Dalam kes ni bagi diorang Tim tu dah mati, jadi tak ada apa yang diorang boleh buat. Jadi cuma perlu pastikan Vincent ni tak serang orang lain. Akhirnya guys, Vincent ni pun ditangkap oleh polis bila dia cuba nak terjun keluar dari tingkap bas bahagian belakang bas tu. Pada masa tu juga dia kena tembak dengan pistol elektrik dan dia pun digari. Dalam poket seluar Vincent Lee ni ada telinga, lidah dan hidung Tim. Pagi tu, bila polis bahagian forensik buat siasatan dalam bas, anggota badan Tim ada di merata-rata tempat di dalam bas tu.
Tapi guys, mata dengan jantung Tim tak dijumpai, yang mana polis percaya dah dimakan oleh Vincent Lee. Parent Tim ni dapat tahu 24 jam lepas kejadian. Mak si Tim ni dekat Manitoba ni siap berdoa lagi untuk family mangsa masa dapat tahu pasal berita pembunuhan tu. Sebabnya identiti mangsa masa tu masih dirahsiakan. Ayah Tim ni pula dekat Winnipeg pula siap pergi beli ayam goreng kesukaan Tim ni untuk makan malam sebab tahu yang Tim nak sampai dah malam tu. Tapi bila balik dari kedai, ayah Tim tengok ramai kawan-kawan Tim ada dekat luar rumah dia. Dan masa tu diorang pun tanyalah ayah Tim tak tahu apa ke yang terjadi. Kawan-kawan Tim pun ajak ayah dia masuk ke rumah, duduk dekat depan PC dan tunjuk berita tu dekat ayah dia dan bagi tahu yang mangsa pembunuhan itu adalah anak dia, iaitu Tim. Lepas dah tahu berita tu, ayah Tim ni teruslah call mak Tim yang berada dekat Manitoba ni. Dan masa tu mak dia pun terkejut dan tak boleh terima kenyataan masa tu. Pembicaraan Vincent ni berlangsung setahun selepas kejadian. Vincent ni mengaku tidak bertanggungjawab secara jenayah. Maksudnya guys, dia tahu dia salah, tapi jenayah tu dia buat atas kesihatan mental yang diragui. Pakar psikiatri pasukan pembelaan Vincent cakap yang Vincent seram Tim atas arahan yang diterima daripada suara Vincent percaya adalah suara daripada Tuhan. Jadi guys, hakim terima penerangan pakar berkaitan kesihatan mental Vincent ni yang dia menghidap skizofrenia, tahap yang paling teruk masa tu. Vincent pun ditahan dan diasingkan dari dunia luar di pusat kesihatan mental di Circuit Mental Health Central di Manitoba selama 3 tahun. Sehingga doktor-doktor yang merawat dia bagi izin untuk dia keluar dari pusat kesihatan mental ke pekan atau bandar dengan syarat ada orang yang ikut dia. 2 tahun lepas tu, doktor-doktor pun buat keputusan yang Vincent ni tak perlukan lagi orang ikut dia masa dia keluar ke pekan dari pusat kesihatan mental tu. Doktor bagi dia keluar 30 minit setiap hari. Lepas tu, masa dia dipanjangkan lagi sampai 24 jam untuk dia sendiri berada dalam pekan tu tanpa pengawasan sesiapa. Pada tahun 2015, doktor yang merawat Vincent ni luaskan lagi jarak untuk Vincent ni bergerak sampai ke Winnipeg tanpa sekatan untuk dia pergi ke mana-mana pekan, asalkan dia ada bawa bersamanya handphone, dan mengumumkan dia tengah cuba nak dapatkan keizinan untuk bebas di luar pusat kesihatan mental tu. Permohonan Vincent diterima pada tahun 2017 yang mana seorang hakim di Manitoba memerintahkan Vincent dibebaskan dan memutuskan yang tak ada kewajipan undang-undang ataupun sekatan ke atas hidup Vincent. Jadi guys, sekarang Vincent hidup sebagai orang bebas tanpa tuduhan jenayah di Kanada dan menggunakan nama yang baru iaitu Will Becker. Itu saja perkongsian cerita Bang Kok Di berkenaan dengan jenayah ganas ni ataupun katakan cannibal ni dengan makan orang ni, dan akhirnya dia pun dibebaskan macam tu saja. So guys, itu sajalah perkongsian Bang Kok Di nak ceritakan kepada korang kat luar sana. Kalau korang suka dengan konten yang bercerita macam ni guys, please consider untuk tekan butang subscribe guys. So guys, kita berjumpa lagi di cerita-cerita lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera.